lepas dia tersenyum tu, adik Wawa, Angah ni pun cakap, Kalau tak ada, aku nak makan darah kau lah. Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. Pika nak ucapkan terima kasih pada korang semua yang sudi untuk klik pada video kali ini. Dan seperti biasa pada yang baru saja datang ke channel ni, jangan lupa untuk terus tekan butang subscribe di bawah dan juga follow Pika di Instagram Pika Storyteller. Jadi, untuk video kali ini, Pika akan menceritakan tentang kisah seram yang berkaitan dengan khadam ataupun pendamping. So, tanpa kita buang masa, jom kita mulakan dengan kisah seram kali ini. Sebelum Pika masuk kepada kisah yang dikongsikan oleh Wawa, Pika akan terangkan dahulu apa itu maksud khadam. Dan ini adalah apa yang Pika dapat daripada website Mufti Wilayah Persekutuan. Katanya, khadam daripada sudut istilah dalam konteks ini adalah pembantu manusia dalam kalangan jin. Khadam terkenal dalam kalangan mereka yang melibatkan diri dengan rawatan tradisional atau amalan kebatinan Melayu. Khadam juga sebenarnya bukanlah orang suruhan tapi lebih kepada pendamping atau penjaga seperti rijal al-ghaib. Hukumnya adalah haram dan membawa kepada kesyirikan. Itu adalah maksud daripada website yang Pika dapat daripada website Mufti Wilayah Persekutuan. So dekat sini korang dah faham kan maksud khadam tu, iaitu kalau dalam bahasa Melayu yang selalu kita dengar adalah pendamping. Jadi cerita ni memang berkait rapat dengan kisah yang dikongsikan oleh Wawa ni. Yang mana kata Wawa, kejadian seram yang berlaku kepada dia ni berlaku tak lama selepas kematian tunang kepada Wawa. Pada masa tu disebabkan oleh arwah tunang dia ni baru sahaja meninggal dunia. Jadi Wawa ni dia dalam kesedihan sangatlah. So nak pergi healing lah kan. Dia nak tenangkan diri semua. Jadi dia fikir better lah untuk dia ni balik ke kampung untuk tenangkan diri. Jadi pada masa tu dia pun pergilah ajak adik kepada Wawa ni untuk temankan dia untuk pulang ke kampung lah. Lagi pula masa tu adik dia ni masih lagi dalam proses baru sahaja macam demam tak kebah selama seminggu. Jadi adik dia ni dapat MC. Lamalah MC dalam seminggu macam tu. Jadi adik dia ni bersetujulah untuk temankan kakak dia, Wawa ni, untuk pulang ke kampung halaman mereka. Dan masa tu adik dia ni kata lebih baiklah kalau dia bertolak, mereka berdua ni bertolak keesokan paginya selepas breakfast. Jadi keesokan harinya, sejurus selepas mereka ni makan breakfast semua dalam pukul 9 pagi macam tu, mereka pun bertolaklah balik ke kampung halaman mereka. Sejurus selepas mereka sampai saja dekat kampung halaman tu, seperti biasalah mereka makan, lepak, bersembang, mereka rehat. Dan sampailah waktu malam, walaupun orang kata dalam keadaan kepenatan lah juga kan. Wawa kata malam tu dia tak dapat nak tidur dengan lena. Memang orang lain dah tidur tapi dia masih lagi tak mampu untuk melelapkan mata. Lepas tu pada masa yang sama juga dia tiba-tiba rasa macam dahaga, rasa haus. Jadi dia pun pergilah berjalan seorang diri pergi ke kawasan dapur. Dan korang kena faham lah, biasanya kalau rumah kampung ni biasanya memang keadaan lampu semua tu dia macam agak malap sikit. Jadi pada masa tu menurut si Wawa ni memang keadaan rumah tu malap lah. So dia pun pergilah ke dapur. Lepas tu masa dia on the way nak pergi ke dapur tu, dia akan melintasi satu almari lama milik Wan dia ni. Masa dia lintas je almari lama tu, dia tak ada rasa apa-apa pun. So dia pun terus ke dapur dan minum air seperti biasa. Selepas Wawa ni dia minum air kan, dia pun berjalanlah keluar semula nak pergi ke bilik dia lah untuk tidur. Masa ni dia tengok adik dia, Angah tu, duduk terpacak betul-betul dekat depan almari lama yang dia lalu tu tadi. Jadi dia pun tanyalah dekat adik dia, Angah, kau tak tidur lagi ke? Buat apa dekat situ kan? Lepas tu adik dia tu nampak macam blur tau. Lepas tu adik dia pandang kiri kanan. Lepas tu adik dia pun cakap lah dekat Wawa ni, Anu, aku lapar, aku nak makan. Lepas tu Wawa ni macam pelik lah. Dah kenapa adik dia tiba-tiba lapar kan? Sedangkan mereka ni dah pun makan malam dalam pukul 8 macam tu dah makan. So sekarang adik dia kata dia lapar lagi. Jadi Wawa ni pun bagi tahulah dekat adik dia ni, pergilah ke dapur. Sebab dapur tu macam ada lagi lah sikit nasi kan. Kau makanlah jelah nasi itu.
Lepas tu adik dia si Angah dia pun cakap lah dekat Wawa. Dia kata aku tak Nak makan nasi, aku nak makan telur mentah dengan ayam bakar. Masa ni. Si Wawa ni lagi sekali rasa pelik lah kan. Kau ni dah kenapa tengah-tengah malam tiba-tiba pula nak minta telur dengan ayam bakar. Makan je lah nasi tu kan. Lepas tu masa ni tiba-tiba Wawa ni rasa seram tau. Sebab masa tu adik dia ni, Angah tu tiba-tiba tersenyum. Tapi senyuman dia tu yang seram. Korang boleh faham kan? Senyuman yang seram. Bukan macam, bukan adik aku ni. Macam tu lah lebih kurang. Jadi, lepas dia tersenyum tu, adik Wawa, Angah ni pun cakap, kalau tak ada, aku nak makan darah kau lah. lepas tu adik dia pun mengilai. Jadi masa ni Wawa ni dia punya terkejut dengan takut tu, teruslah dia berlari, dia tinggalkan adik dia tu yang tengah mengilai dekat dapur. Lepas tu dia berlari masuk dekat dalam bilik dia. Bila dia masuk dekat dalam bilik, dia tengoklah Wan dia tengah tidur. Lepas tu dia tengok sebelah Wan dia ni, adik dia tengah tidur. Jadi kalau adik dia tengah tidur dekat sebelah Wan dia tu, so siapa yang dia bercakap dekat dapur tu tadi? Adakah itu adalah jelmaan adik dia? Lepas tu, keesokan paginya, Wawa ni dalam keadaan perasaan ingin tahu. Dia pun tanyalah dekat adik dia kan. Angah, semalam kau ada bangun tak untuk pergi ke dapur? Sebab semalam Along ni dia nampak, Wawa ni dia nampak Angah kan, bersembang dengan Angah. Lepas tu, Angah dia pun cakap dekat Wawa tu, mana ada semalam dia tidur lena je. So masa tu, Wawa ni pun bagi tahulah dekat Angah ni, adik dia tu. Dia kata, jadi kalau kau tu tidur lena, so siapa yang aku bersembang dekat dapur tu? Lepas tu dua-dua mendiamkan diri. So tak lama selepas tu, Wawa ni pun pergilah tanya dekat Wan dia kan. Dia tanya, Wan, kenapalah Wan ni tak buang almari yang memang dah lama, dah buruk gila, yang on the way nak pergi ke dapur tu kan. Lepas tu Wan dia ni pun cakap, tak boleh buang sebab almari tu sebenarnya milik Lang, perempuan dia. Tok Lang, perempuan dia. Maksudnya nenek dia lah kan. Lepas tu, Wawan ni dia tanyalah lagi, kenapa Wan tak nak buang kan? Lepas tu dia kata tak boleh buang almari tu. Sebab almari tu ada penghuni. Ada penunggu. Lepas daripada tu, Wawan ni pun macam biar je lah kan. Lepas tu dia pun sambunglah melepak dengan Wan dia ni dekat betul-betul area parking depan rumah. Korang tahu kan parking tu dia macam beranda rumah-rumah kampung tu kan. Dia duduk situ dan kebetulan pula parking tu dia macam berdepan dengan rumah arwah Tok Lang dia. Jadi sambil-sambil bersembang dengan Wan dia tu, sesekali mata dia ni memandanglah ke arah rumah arwah Tok Lang dia tu. Lepas tu bila dia pandang kan, lama-lama tu dia perasan macam seseolah ada seseorang tau dekat situ. Jadi bila Wawan ni dia ternampak ada seseorang dekat area rumah arwah Tok Lang dia tu, iaitu dekat kawasan tingkap, dia pun sambil duduk bercakap dengan Wan tu, dia macam mata dia tu macam fokus tengok kan. Dia macam, siapa duduk dekat area tingkap rumah arwah Tok Lang dia tu, sebab sedangkan sebenarnya rumah tu macam dah lama kosong tau. Lepas tu disebabkan oleh dia ni macam tengok kan dekat rumah arwah Tok Lang dia tu, so Wan dia ni pun tanyalah dekat Wawan ni, dekat Along ni. Along, kau tengok apa lama-lama dekat situ kan? Lepas tu Wawan ni pun cakap dia nampak macam ada seseorang dekat tingkap rumah arwah Tok Lang dia tu. Lepas tu Wan dia pun cakap lah, tu pak saudara dia ke? Bapak saudara kepada si Wawa ke? Sebab rasanya bapak saudara si Wawa ni dah lebih 3 bulan tau tak balik ke rumah arwah Tok Lang dia tu. Jadi kalau bapak saudara dia tak balik dah lama, so siapa yang dia nampak dekat tingkap tu? Lepas tu Wawa ni pun dia diam tau. Dia mungkin macam berfikir panjang macam tu lah. Lepas tu Wawa ni pun dia menceritakan tentang kejadian seram yang berlaku dekat dia semalam tu. Yang mana dia nampak adik dia, lepas tu adik dia minta telur dengan ayam bakar semua tu kan. Dia ceritalah benda tu dekat Wan dia ni. Lepas tu bila Wan dia ni dengar cerita si Wawa tu, terus Wan dia suruh Wawa dengan adik dia, iaitu Along dengan Angah ni, lekas pulang baliklah ke rumah dia orang kan. Lepas tu Wawa ni macam terkejut lah, kenapa Wan ni halau dia orang ni untuk pulang semula ke rumah dia orang. Lepas tu Wan dia pun cakap sesuatu yang membuatkan si Wawa ni terkejut, iaitu Wan dia cakap, aku rasa benda tu tengah cari tuan baru. Baik kau balik sekarang juga. Memang pelik lah si Wawa ni kan. Apa maksud Wan dia benda tu tengah cari tuan baru? Siapa benda tu? Jadi selepas Wawan ni dia muskil kan dengan
kenapa, apa maksud Wan dia tu yang bercakap tentang ada benda tu yang nak tuan baru semua tu. Jadi masa ni Wan dia ni pun bukalah cerita. Dia ceritalah zaman-zaman tok-tok moyang kepada si Wawa ni dulu. Salah silah keluarga. Kata Wan dia, moyang belah atuk dia ni dulu keturunan bidan emas diraja. Lepas tu berkahwin pula dengan tok batin kampung. Dan masa ni mak kepada arwah tok lang dia ni memang tak setuju tau. Sebab kata dia macam langgar pantang suku. Tapi masa tu mereka tetap berdegil juga untuk kahwin. Dan lepas kahwin tu dapatlah arwah atuk kepada dia. Tapi lepas tu kan atuk dia ni pun kahwin dengan wan dia. Lagilah mak arwah tok lang dia tu marah. Sebab kata dia, khodam dengan penjaga mana sekutu, nanti akan ada tumpah darah keturunan. Cuma masa tu walaupun dah dapat warning macam tu kan, tapi arwah atuk dia ni macam abaikan je lah. Sebab bagi dia, masa tu arwah atuk dia ni macam dah start macam tak percayalah dengan keturunan lah, dengan khodam apa semua ni. So dia abaikan je. Lepas daripada tu, atuk dia ni pun dapatlah ayah kepada Wawa ni sebagai anak sulung lah, lelaki kan. Dan masa tu kadang-kadang dia adalah juga bawa ayah kepada si Wawa ni untuk pergi berubat supaya si khadam tu tak turun kepada ayah dia. Tapi masa ni atuk dia ni macam terlepas pandang tau. So sebenarnya dalam macam pantang larang family dia orang kot, lebih kurang macam tu. Iaitu mereka ni sepatutnya tak boleh ada cucu sulung perempuan. Tapi malangnya ayah kepada Wawa dapat anak sulung iaitu Wawa ni ialah seorang perempuan. So, bila tengok kepada salah silah keluarga kan, atuk dia tengok balik, okey, yang dulu sulung semua laki. Sekali dia perempuan. Si Wawa ni keluar sulung perempuan. Jadi masa ni atuk dia ni rasa takut tau. Sebab mungkinlah dia macam ada perjanjian ke macam mana. Biasanya, memang khadam tu dia akan pergi dekat cucu sulung yang perempuan. So, Wawa lah the chosen one tu. So daripada situ mulalah Wawa ni faham kenapa dia ni selalu sangat sakit, selalu kena pergi berubat. Lepas tu dia ni juga mempunyai macam hijab dia ni terbuka. Dia maksud dia boleh melihatlah alam di sebalik mata tu yang mata kasar kita tak boleh nampak. So Pika boleh faham dekat sini yang sebenarnya Wawa ni dia macam lebih kurang sama dengan Lara Sofia. Kan? Dia macam orang yang ada keistimewaan lah. Iaitu mereka ni terbuka hijab, boleh melihat sesuatu yang kita tak nampak. Lepas tu Wawa ni ada juga cerita lah, bukan setakat dia lah kan selalu sakit, especially kalau dia pergi melawat dekat rumah orang-orang yang ada membela ataupun ada saka ke apa, memang dia akan jadi sakit. Mungkin jugalah macam jin diorang tu berlawan ke apa, kita tak tahu lah, yang tu wallahualam kan. Tapi dia memang selalu sakit lah, selalu kena pergi berubat. Lepas tu adik dia ni lagi kesian tau, sebab adik dia pun macam sakit juga. Mungkin sebab ada macam perjanjian keturunan ke apa, kita tak tahulah. Yang tu kan perjanjian orang dulu-dulu. So memang Wawa kata sampai sekarang lah kot dia macam masih lagi dalam proses berubat lah. Sebenarnya kisah dia macam panjang juga. Cuma for this time dia cuma menceritakan dekat Pika tentang kisah yang ni je. Jadi lepas ni mungkin dia akan sambung lagi lah kisah apa yang berlaku dekat adik dia dan sebagainya. So dekat sini apa yang Pika faham, kebiasaan kalau kita tengok movie kan, perjanjian 7 keturunan lah apa semua. Jadi kalau 7 keturunan ni korang kena faham macam ni tau. Macam contoh nenek, moyang kita, nenek kita, ayah kita, anak kita, cucu kita, cicit kita. Itulah maksud dia 7 keturunan tu. So kan benda tu kan umur dia panjang. Dia bukanlah macam manusia yang umur tak sampai 100 dah pun meninggal kan kebiasaannya. Macam benda tu beratus tahun. Ada yang dah pun hidup beribu tahun. So that's why lah mereka buat perjanjian tu sampai 7 keturunan. Jadi dekat sini Pika nasihat lah dekat korang semua. Sekiranya kalau korang rasa yang family korang ni ada macam membela sesuatu yang nenek moyang dulu ke, pergilah lepaskan. Pergi buang awal-awal. Supaya benda tu tak adalah efek kepada keturunan kita yang selepas ni. Dan kepada yang baru nak mencuba untuk macam membela dan sebagainya tu kan, tolonglah jangan sesekali melibatkan diri dengan benda-benda yang boleh membuatkan kita ni jadi syirik kepada Allah. Sebab tu adalah dosa yang sangat-sangatlah besar kan. So, apapun itu sahajalah kisah daripada Wawa kali ni. Sebenarnya Pika masih lagi menunggu kisah dia yang lain selepas ni. Sebab kisah daripada Wawa ni sebenarnya sangat-sangat menarik kan. So,
Apapun itu sajalah video pick up untuk kali ini. Kita jumpa lagi in my next video. So see you soon. Bye.